Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama program e-Belajar di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Nama cikgu adalah Puan Salvia binti Saleh daripada SMK Bukit Rambai Melaka. Pada hari ini, cikgu akan sentuh mengenai sains tingkatan 2 di bawah tajuk haba. Hari ini kita akan bincangkan standard kandungan 9.1 iaitu hubung kait suhu dan haba. Yang kedua ialah pengaliran haba dan keseimbangan. Kita pergi kepada 9.1 iaitu hubung kait suhu dengan haba. Sekarang mari kita gosok tangan kita seperti di dalam rajah. Rasa panas kan? Kenapa rasa panas ya? Okey, apabila kita gosok tangan kita tadi, haba akan terhasil. Haba itulah yang menyebabkan tangan kita rasa panas. Kita boleh memperoleh haba daripada pelbagai sumber. Contohnya daripada matahari, daripada peralatan elektrik seperti ketuhar, pembakar roti dan juga cerik elektrik, dan juga daripada pembakaran bahan api. Haba boleh berpindah dari kawasan bersuhu tinggi, iaitu kawasan yang panas, ke kawasan yang bersuhu rendah, iaitu kawasan yang sejuk. Adakah haba dan suhu adalah perkara yang sama? Kita lihat apa definisi bagi haba. Haba merupakan satu bentuk tenaga, manakala suhu pula adalah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Dari sini kita sudah tahu bahawa haba dan suhu adalah berbeza. Suhu boleh disukat, jadi sudah pastilah ada alat untuk menyukat suhu. Apakah alat yang digunakan untuk menyukat suhu? Suhu boleh disukat dengan menggunakan termometer. Di sini ditunjukkan beberapa contoh termometer seperti termometer klinik, termometer makmal dan juga termometer elektronik. Objek yang panas mempunyai suhu yang tinggi. Ini kerana kandungan habanya lebih banyak. Manakala objek yang sejuk mempunyai suhu yang lebih rendah kerana kandungan habanya yang sedikit. Apakah perbezaan antara haba dan suhu? Haba adalah satu bentuk tenaga, manakala suhu adalah darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek. Haba boleh diukur dalam unit joule, manakala suhu boleh diukur dalam unit darjah Celsius ataupun Kelvin. Kita lihat rajah di dalam skrin ini ya. Terdapat dua kelalangkun yang masing-masing berisi dengan 200 ml air. Satu daripada kelalangkun tidak dipanaskan, manakala satu lagi dipanaskan. Air yang tidak dipanaskan suhunya lebih rendah kerana habanya kurang berbanding dengan air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan suhunya lebih tinggi kerana mempunyai lebih banyak haba. Kita pergi ke standard kandungan seterusnya iaitu standard kandungan 9.2 iaitu pengaliran haba dan keseimbangan haba. Haba boleh berpindah di dalam objek itu sendiri ataupun boleh berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Haba berpindah dari kawasan panas ke kawasan yang lebih sejuk. Kita lihat contoh di sini. Aiskrim ini mengandungi haba yang sedikit. Oleh itu, suhunya lebih rendah berbanding dengan suhu persekitaran yang lebih panas di mana habanya lebih banyak. Jadi, haba berpindah dari suhu persekitaran ke aiskrim. Dalam situasi ini pula, air di dalam cawan ini lebih panas manakala suhu persekitarannya lebih sejuk. Air di dalam cawan ini lebih panas kerana kandungan haba yang tinggi. Oleh itu, haba akan berpindah dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk iaitu daripada minuman ke persekitaran. Sekarang kita lihat cara pengaliran haba. Haba mengalir dengan 3 cara iaitu melalui kondaksi, perolakan dan sinaran.
Kondaksi hanya berlaku di dalam medium pepejal sahaja. Apabila dipanaskan, zarah-zarah yang menerima haba akan bergetar. Zarah tersebut akan memindahkan haba ke zarah bersebelahan. Proses ini berterusan sehingga haba dipindahkan ke keseluruhan bahagian pepejal. Perolakan pula berlaku di dalam cecair atau gas, atau kita panggil dia sebagai bendalir. Bendalir yang menerima haba akan menjadi panas, kemudiannya ketumpatannya akan berkurang dan akhirnya bergerak ke atas. Bendalir yang sejuk pula yang kurang tumpat akan bergerak ke bawah. Proses ini berterusan sehinggalah kesemua bahagian bendalir tadi menerima haba yang sama banyak. Proses ini dipanggil arus perolakan. Sinaran pula berlaku tanpa medium. Kadar pengaliran haba melalui sinaran dipengaruhi oleh suhu, jenis permukaan dan juga luas permukaan. Dalam sinaran, haba merambat melalui ruang kosong antara zarah. Sebagaimana haba daripada mentol ini dipindahkan ke persekitaran melalui ruang antara zarah udara dan juga melalui kaedah vacuum. Sebagaimana haba daripada matahari boleh sampai ke bumi melalui angkasa lepas yang bersifat vacuum. Haba sangat berkait rapat dengan fenomena alam. Kita tengok pengaliran haba dalam fenomena alam yang pertama iaitu pemanasan bumi oleh matahari. Haba daripada matahari sampai ke bumi melalui kaedah sinaran. Daripada matahari, haba merambat melalui vacuum iaitu di angkasa lepas, kemudian merambat di antara ruang kosong antara zarah di atmosfera dan akhirnya sampai ke bumi. Bayu laut merupakan satu fenomena yang melibatkan perolakan haba. Pada waktu siang, udara di darat lebih panas berbanding dengan udara di permukaan laut. Udara yang panas di permukaan darat akan bergerak ke atas kerana ketumpatannya berkurang. Udara yang sejuk pula akan bergerak daripada laut ke darat untuk menggantikan udara panas yang hilang tadi. Jadi, ini adalah satu contoh perolakan udara. Bayu darat berlaku pada waktu malam. Pada malam hari, udara di permukaan laut lambat sejuk. Oleh itu, di permukaan laut udaranya lebih panas berbanding di permukaan darat. Udara panas di permukaan laut kurang tumpat dan bergerak ke atas. Oleh itu, udara sejuk dari darat akan bergerak ke laut. Oleh itu, kita panggil dia sebagai bayu darat. Kita teruskan pengajian kita pada hari ini dengan konduktor haba dan juga penebat haba. Apakah konduktor haba? Konduktor haba adalah bahan yang mengalirkan atau mengkonduksikan haba. Maksudnya, bahan tersebut membenarkan haba melaluinya. Ini adalah contoh kegunaan konduktor haba dalam kehidupan seharian. Kuali yang diperbuat daripada aluminium, sodet yang juga diperbuat daripada aluminium dan daripada tembaga, dan juga alas terika. Apakah pula penebat haba? Penebat haba adalah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Ini adalah contoh kegunaan penebat haba. Yang pertama, kain yang digunakan untuk membuat pemegang alat memasak. Yang kedua ialah pemegang seterika yang diperbuat daripada mika. Yang ketiga, baju sejuk yang diperbuat daripada kain sintetik. Kita lihat pula keseimbangan terma. Dua objek dikatakan berada dalam sentuhan terma jika tenaga haba boleh berpindah di antara kedua-dua objek. Apabila dua objek berada dalam keseimbangan terma, kadar bersih pemindahan tenaga antara dua objek itu adalah sifar. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama.
Contohnya, objek P mengandungi lebih banyak haba berbanding objek Q. Jadi, haba akan berpindah daripada P ke Q. Sehingga pada akhirnya Q akan mengandungi haba yang sama banyak dengan P. Dan pada akhirnya suhunya juga adalah sama. Oleh itu, kita katakan P dan Q telah mencapai keseimbangan termal.